Memang sunyi, memang lengang. Dan dekat situ pernah ada satu kemalangan besi. Firstly, aku nak cakap dalam video ni ada 3 jump scare. Jangan kata aku tak beritahu, tapi jump scare di time bila? Ready, istighfar, letak phone tu dengan casing yang lebih kuat dan anjal. And good luck. Alright, kita jumpa sekarang. Jalan Pulang Kampung Part 2. Pertama bermula tentang sepasang tunang. Lelaki dengan perempuan lah. Mana ada orang tunang lelaki dengan lelaki kan. Diorang ni tinggalnya dekat Kuala Pilah. Bila kat Kuala Pilah tu biasa tempat dating diorang Seremban. Bila Pilah je Seremban. Bila Pilah je Giant Seremban. So kali ni diorang macam alah asyik-asyik Seremban ni kan, kita tukar tempat lain pula kan. So dia kata kali ni kita why not pergi Melaka. Semua benda was good, was fine. So diorang pun pergi jalan, tengok wayang apa semua. Tengok jam time tu, lepas tengok wayang keluar dah pukul 9 malam. Kalau ikutkanlah, diorang kalau gerak daripada situ 9.30 and sampai ke Kuala Pilah mungkin dalam pukul 10.30 ataupun pukul 11 lah kan. Mungkin waktu perjalanan tu ambil masa dalam sejam lebih macam tu kan. Orang pun keluar exit dekat Aikro lah. Bila dia keluar Aikro, dia jalan macam biasa apa semua, tak ada masalah. And ikutkan diorang daripada Aikro, diorang kena ambil satu susur ke Simpang 4 supaya diorang boleh lalu Tampin and dekat sikit lah untuk lalu ke Pilah. Tapi nak jadikan cerita, ketika dia nak jalan susur ke arah Simpang 4 tu, tiba-tiba kedengaran siren ambulans yang sedang memecut laju ke arah susur tersebut. Disebabkan terleka dan terlena melihat siren ambulans tersebut, cik tunang lelaki ni terlepas jalan. So diorang pun terus ke depan, terus ke depan, diorang plan untuk ambil exit Rembau. So daripada Pedas Lenggi tu nak ke Rembau, okay, dekat juga kan. Belum sampai ke exit Rembau, Waze dia menunjukkan turn left. So diorang kena pergi kiri lah. So cik tunang lelaki ni pun tanpa berfikir panjang, dia ikut je lah Waze. Dia pun turn left. Dia masuk kat satu jalan tu. Apa yang diorang pelik dekat jalan tu sangat-sangat sunyi sebab dah malam pukul 10 lebih macam tu kan. So diorang terus je dalam 10 ke 15 km. Diorang pelik tak ada langsung kereta yang melalui diorang. Jalan-jalan memang gelap. Tepi kiri kanan hutan, lampu jalan tak ada, lampu isyarat semua tak ada. Dan tak ada apa-apa pun tepi tu. Yang perempuan ni pun dah rasa macam, aduh, kita kat mana ni apa semua kan. Lelaki tu pun macam act cool lah. Dia kata tak apa, jangan risau. Dia pun pergi buka lagu. Pula pisang. Makin depan dia jalan, makin lama makin gelap. Cahaya bulan pun tak nampak. Kau bayangkan betapa gelapnya suasana tu time tu. So si tunang ni pun perlahankan lagu tu sebab dia macam tak selesa kan. So dia kata, awak tak ada surah-surah ke? Tak ada, awak cubalah buka phone. Nak buka phone lain tak ada. Tiba-tiba pula time tu tak ada jump scare saja pancing. So dia jalan je lagi dalam masa 10 minit macam tu, diorang nampak dekat tepi jalan tu ada 3 orang lelaki sedang seolah-olah memapar. Macam faham tak? So situasi dia macam, okey, yang seorang tu dah terkulai kat tengah-tengah, yang dua tu lagi macam tengah papar dia. Dia macam ni lah. Kini pun macam abaikan je lah kan. So dia pun teruskan je perjalanan dia. And time tu lega. Sebab apa? Dia orang nampak ada lampu kereta Wira yang potong diorang time tu. So si tunang lelaki ni pun macam, okey, alhamdulillah lah dah ada orang yang ikut kita orang. So maknanya kita tak bersendirian kat jalan ni kan. So dia pun follow kereta Wira tu. So dia follow baik punya. Tiba-tiba Wira tu bagi signal ke kiri. Di mana dekat situ tak ada pun jalan nak menuju ke mana-mana lah. Tiba-tiba si Wira ni membuka signal belah kiri. So dia pun follow je lelaki ni. Dia pun buka signal kiri. So dia pun buka signal kiri. Dia ikut Wira tu susu. Mana tahu ada jalan ke kan. So dia ikut pelan-pelan. Rupanya time tu kereta Wira tu menuju ke satu ladang kelapa sawit yang ada dekat hutan tu. Tak tahulah buat apa pukul 10 malam bawa kereta masuk ladang sawit. Mungkin yang itu lagi hantu daripada hantu. Dia pun reverse and dia kembali ke jalan tersebut. Okey, dia kembali ke jalan tersebut, kereta dia rasa macam tak boleh nak go. Biasalah kan kalau jalan-jalan tu ada something, kereta tu akan jadi berat tiba-tiba, itu biasa. Dia nampak dekat ujung jalan tu ada satu signboard yang besar and dia harap itu adalah signboard untuk dia keluar daripada jalan tu.
Tapi kereta dia tetap berat ni. So dia tekan. Dekat depan tu dia nampak ada satu motosikal yang sedang berjalan juga menuju ke arah signboard tersebut. Tapi yang peliknya, brother yang bawa motor tu tengah-tengah malam jalan dekat jalan highway, tak pakai helmet. Lepas tu dia bawa motor yang slow gila lah. Dia dalam 30-40 km sejam macam tu kan. So laki ni pun macam, okay tak apalah, at least ada motor, aku boleh follow dia kan. So dia pun follow belakang motor ni. Dia follow. Dia pun macam heran lah kan, malam-malam ni brother ni nak pergi mana. Mungkin orang-orang kampung situ, dia tak tahulah kan. Pun follow. Tapi slow sangat gila motor tu. So perempuan tu cakap, apa kata kita try potong dia. Lepas tu kita try tanya dia. Tu laki ni pun okey. Dia pun potong lah. Dia pun potong dalam keadaan kereta dia yang masih lagi berat tu. Dia pun potong dia motor tu, dia pun toleh. Dia buka je tingkap. Dia tengok laki tu macam nak lajukan motor tu kan. So dia pun jalan ikut lagi, dia rapatkan lagi kereta dia dengan motor tu, dia turunkan tingkap. Dia tengok brother tu, dia panggil, "Cik, depan tu ada jalan ke? Kereta tengah jalan ni." Lepas tu orang motor tu pun pandang dia. Time tu berderau darah kawan tu. Sebab apa? Bila dia pandang mat motor tu punya muka, gitu, separuh je yang ada. And yang separuh ni macam dah lunyai kan, lepas accident macam tu punya bekas. Memang dah hancur gila, yang tinggal separuh je. And member senyum kat dia macam ni. Memang bergemang bulu roma dia. Yang perempuan ni pun dah menggigil. Laki tu pun tersenyap tak terkata. Dia pun tekan minyak sampai kat depan tu ada sempang, ada 2 sempang, and ada signboard besar kat situ. Satu menuju ke Rembau and satu lagi menuju ke sempang 4. So dia pun masuk ke kanan. Dia baru perasan jalan yang dia masuk tu adalah jalan pertama sebelum dia orang sampai ke tempat di mana Waze suruh dia orang belok ke kiri. Faham tak? So bila dah sampai ke Kuala Pilah, tunang perempuan dia tu pun cerita dekat kawan dia tu. And kawan dia kata memang jalan tu memang tak banyak digunakan orang time malam. Siang dia agak sibuk jalan tu digunakan orang. Tapi selepas pukul 3, pukul 4 petang, jalan tu memang sunyi, memang lengang. Dan dekat situ pernah ada satu kemalangan besar yang melibatkan pekerja ladang sawit. Apa tu ada motor terlanggar apa semua. Memang macam-macam cerita kat situ. Tapi alhamdulillah selamat sampai. Okey, tak apa, kita cerita ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni tentang sepasang suami isteri yang plan nak pergi bercuti bersama dengan mak mentua dia. So jadikan cerita diorang ni nak pergi Cameron Highland. So lepas pergi Cameron Highland, ikutkan daripada Cameron tu diorang nak turun, diorang nak pergi mandi-manda sikit dekat Lost World of Tambun. Macam biasalah sebelum kita nak bercuti ni mestilah kita kena booking hotel lah apa ke semua kan. Lepas settle booking apa semua, diorang pun bergerak ke Cameron Highland. So bila dah bergerak ke Cameron Highland, macam biasalah dah huha dah tak larat. So bila tak larat, diorang sepatutnya besok tu diorang dah kena pergi Tambun. Tapi diorang extend 1 hari lagi dekat Cameron. Disebabkan plan ditukar pada last minute, dia pun terpaksa tukar booking hotel yang dibuat dekat Tambun tu. So sang isteri ni pun check dekat Agoda. So dia pun jumpa satu apartment yang dia rasa dekat dengan Tambun tu, and dia pun terus select. Bila turun, laki dia pun tengok Waze. Dia kata, "Yang ni jalan ni macam jauh je nak ke arah Tambun. Betul apartment yang awak sewa ni?" So isteri dia pun check. Rupanya isteri dia pun dah terlepas pandang lah. Rupanya dia dah terbooking satu apartment dekat area Taiping. Taiping dan Tambun agak jauh juga. And dekat area Bukit Merah tak silap aku, dia kata. Disebabkan tak ada option lain, diorang pun on je lah. Tak apalah, asalkan ada rumah, ada tidur, tak ada hal kan. So diorang pun menuju ke arah apartment yang disewa tu lah. Apa yang pelik time tu, sampai kat tempat yang Waze tu tunjuk, apartment tu tak ada kan. Diorang pusing, tak ada kan. So hampir setengah jam macam tu, lelaki dia pun ternampak ada satu lorong kecil dekat satu sempang hutan tu. And dia terus kat dalam tu ada satu apartment yang adalah 2-3 kereta dekat situ. Tapi apartment tu nampak macam lama and sangat-sangat sunyi tau. So diorang pun macam, tak apalah, jomlah turun, tak fikir banyak lah kan. So diorang pun masuk dekat receptionist tu. Dia pun tengok orang tu apa semua, dia borak apa semua. Okey, dia ambil kunci apa semua settle lah. Lepas tu bini dia pun ternampak dekat swimming pool tu ada budak main-main apa semua. Lepas tu dia pun macam, okey lah, benda ni mungkin kat luar je nampak sunyi, tapi kat dalam meriah kan. So okey, dia pun ambil kunci apa semua, dia orang pun naik lift. Dia orang punya tingkat time tu adalah tingkat 7. Apa yang pelik time tu, bila dia buka je lift tu, tingkat tu gelap gila. Memang macam tak ada orang duduk, paksa guna lampu handphone untuk cari bilik. Kau bayangkan. Kalau aku tak sanggup, aku patah balik. Tak boleh. Dia pun dah jumpa bilik apa semua, dia pun masuk dalam bilik lah. Masuk dalam bilik apa semua, dia orang pun malam tu ikutkan plan nak pergi makan. Tapi disebabkan dah hotel dia macam tu, apartment dia macam tu, dengan gelapnya lagi, dia orang pun tak jadi. So bila tengah-tengah malam tu, dia orang dengar dekat sebelah bilik dia orang seolah-olah ada lelaki bini dengan gaduh tau. Dia orang pun macam, aduh, tak selesa lah, nak tidur pun tak boleh, apa pun tak boleh. Lepas tu, dia orang biarkan je. Tapi pada pukul 3 pagi, dia terdengar satu teriakan perempuan yang sangat-sangat kuat.
and dia dengar ada cermin pecah. Dia orang dah tak sedap lah ni. Dia orang tak sedap lah. Lepas tu dia orang macam nak call tak orang bawah kan apa semua. Lepas tu dia orang macam tak apalah kita try tidur. Lepas tu dia orang pun pasang surah-surah yang ada. Dia orang pun pasang apa semua. Bila dia orang pasang benda tu dah jadi reda apa semua. Pagi besok tu bangun semua sama-sama, dah sembahyang subuh apa semua, dia orang packing and dia orang nak check out seawal 7.30 pagi time tu. So bila 7.30 pagi tu dia orang turun, dia orang tengok dekat reception tu tak ada orang. Tapi laki dia ni mungkin nak cepat ke, dia pun dah rasa seram dengan tempat tu. Dia pun letak kunci tu dekat atas meja reception tu and dia pun segera belah. Dia pun keluar daripada pintu hotel tu, dia pun nampak dekat clearing kereta dia, tak ada kereta langsung, hanya yang ada kereta dia. And dia pun keluar daripada tempat tu seperti biasa. Bila dia turun ke arah Tambun, dia cerita dengan orang-orang dekat situ. Apa yang memeranjatkan dia adalah, turut orang-orang kat situ, dia orang kata apartment tu dah pun shutdown pada tahun 2015. Akibat ada kes bunuh melibatkan pasangan suami isteri di mana lelaki tu pergi terajang perempuan tu, bini dia jatuh daripada tingkat 7 sampai ke bawah. Gitu. Yes. So maknanya diorang pergi stay dekat satu tempat yang bukan lagi tempat yang beroperasi. Ini pergaduhan yang didengar malam tu adalah merupakan kes menyebabkan motel tu ditutup selama-lamanya. Itulah. So kita move up ke cerita yang ketiga. Biasanya korang pun tahu cerita yang ketiga ni merupakan cerita terakhir aku di mana-mana segmen, di mana-mana episod part 1 atau part 2. Cerita ketiga merupakan cerita yang terakhir. Disebabkan ramai yang komen minta cerita panjang sikit, cerita banyak sikit. Okey, tak apa. Kali ni aku tambah satu lagi cerita, which is malam ni kita ada 4 cerita. Tapi kita baru sampai yang ketiga. So cerita yang ketiga ni melibatkan kawan aku sendiri, which is time tu diorang pergi bercuti tak ajak aku. Haha. Pada muka kena kacau. Tak. Alright. So masa diorang pergi bercuti tu, daripada Melaka hendak menuju ke Pahang. Diorang nak pergi bercuti kat Pahang. Tak apalah. Pergilah kan. So bila berjalanan tu menuju daripada Negeri Sembilan nak ke Pahang, diorang jalan dekat satu sungai tu. So, bila dia terus depan sikit ada satu selekoh tu akan masuk tempat yang sangat-sangat gelap tau sebenarnya. Sampailah satu selekoh tu, diorang nampak ada satu accident yang melibatkan satu motor dengan satu kereta tau. Lepas tu diorang pun berhenti slow-slow untuk tengok kejadian kereta tu lah. Tapi apa yang diorang pelik, kereta yang lain berlalu macam tak ada apa-apa jadi. So yang driver ni pun kata dekat yang sebelah tu, kau nampak tak accident tu? Lepas tu yang brother ni kata, ya aku nampak. Kenapa? Slow je lah tengok apa yang jadi kan. So dia pun slowkan kereta dia. Dia slowkan kereta dia. Kereta lain kat belakang tu high beam dia lah. Potong dia kan. Dia pun balik. Dia pun tak nampak ke ada accident kan. Sabar sikit lah. So yang dia punya driver dia pun slowkan kereta. Apa yang pelik time tu, kereta yang accident tu, biasa accident dia ramai orang kan, tapi kat accident tu macam tak laku lah, macam tak ada orang langsung. Orang je kereta yang berhenti and diorang saja yang turun. Diorang ada 4 orang time tu. So bila diorang turun, diorang tengok accident tu, yang kereta tu dah tersandar macam ni, muka dah berdarah. Yang motor tu macam tengah mengerang tau, kesakitan. Diorang pun minta tolong apa semua, tapi tak ada kereta pun nak berhenti. So dia pun cuba lagi tahan kereta-kereta yang ada. Bila dia tahan kereta-kereta yang ada, masa dia tahan kereta tu, ada satu kereta ni slow and jerit dekat diorang. Bro, baik lu gerak bro. Ada 2 bungkus dekat belakang tu. Dia jerit macam tu. Lepas tu yang 4 orang ni dah bergemang. Kali dia toleh, kereta dengan motor tu tak ada. Pump ada 2 tengah berdiri. Cantik punya. Diorang pun mencecet lari masuk kereta. Lepas tu diorang teruskan perjalanan ke arah satu kedai makan yang ada. Diorang berhenti kat situ. And diorang borak dekat pakcik tu. Pakcik tu kata tempat tu minggu lepas dek ada orang accident. 2 meninggal kat situ. Kadang apa yang kita nampak ni tak semestinya apa yang kita nak nampak. Tu je pakcik tu cakap. Lepas tu pakcik tu pun belah. Pakcik tu pun seram juga time tu dia kata. And macam tu lah cerita yang kawan aku alami. So kita move up ke cerita yang terakhir, which is cerita yang keempat. Agak laju juga kan cerita yang ketiga tu sebab dia simple gila. So cerita yang keempat ni melibatkan seorang brother. Aku panggil dia Abang Bob. Dia ni bawa lori tau daripada KL ke Johor. Orang panggil dia Bob bukan sebab dia gemuk ke apa. Sorry, bukan body shaming. Dia kecil je orang dia, tapi dia sangat-sangat lasak lah. Sebab dia boleh hantar daripada KL pergi Johor, kadang-kadang daripada KL pergi Kuantan, pusing satu Malaysia macam tak ada apa kan. Saya jadikan cerita untuk Abang Bob ni. Malam tu dia kena hantar satu kayu daripada syarikat dia, which is daripada KL menuju ke Pontian. Kalau dia daripada KL nak ke Pontian, dia punya exit dekat Sedenak. So sebelum sampai Sedenak tu, dia singgah dulu ke R&R, nak rehat-rehat kat area Macap tu. Dia lepak dulu ke R&R, time tu dah pukul 1 macam tu. So sampai dekat kedai makan tu, dia disapa oleh seorang kakak yang ala-ala Jawa sikit. Dia kata, "Wak, balik mana wak?" Macam tu. Masa Abang Bob ni pun cakap lah, Pontian. So akak Jawa ni pun sambung tanya dia, "Is it mana? Sempang Regam ke?" Sempat disebut Sedenak, Abang Bob ni dah celah lah.
sedenak. Tiba-tiba akak Jawa tu pun macam diam sekejap, macam terfikir something kan. Lepas tu dia sambung ayat dia kata, tak takut ke lalu dekat Bukit Batu tu, dekat area-area sedenak tu sorang-sorang time-time macam ni. Lepas tu Abang Bob ni bukan jenis penakut tau. Dia pun bergurau lah. Dia kata, aku nak takut kalau ada orang nak tumpang pun saya tumpangkan lah. Untung-untung boleh dapat duit tambah. Tu makcik tu pun diam je lah kan. Lepas tu dia makan macam biasa. Dia makan, dia dah rehat apa semua. Dia pun naik lori dia balik daripada Macap. Dia nak pergi ke Pontian lah. Tapi sebelum tu dia lalu kat Sedenak, dekat Bukit Batu tu. Bila masuk 2-3 km kat situ, dia dah rasa tak sedap hati apa semua. Lepas tu hujan pula turun time tu kan. Lepas tu tiba-tiba dia nampak ada satu kereta yang double signal daripada belakang apa semua. Lepas tu ada seorang perempuan tengah pegang payung, tengah tengok kiri kanan seolah-olah ingin meminta bantuan. Dia pun berhenti dia punya kereta, dia pun berhentikan lori dia kat situ. Dia pun macam jenis baik hati lah kan. Dia pun berhenti. Lepas dia berhenti, dia pun kata tanya akak tu, nak pergi mana ni kak? Dia kata, saya nak pergi rumah akak saya, depan tu je cik. Dia kata macam tu tau. Lepas tu Abang Bob ni kata, tak apalah, naiklah saya tumpangkan. Nanti kereta ni besok awak uruskan lah. Perempuan ni pun senyap. Naik lori tu dengan payung dan apa semua, dia naik. Lepas tu Abang Bob ni pun jalan. Bila dia jalan ke depan tu sedikit, dia tanya, awak duduk mana? Depan lagi kak. Dia kata macam tu. Kak tau. Dia macam orang Indonesia sikit kan. Bila depan sikit, Abang Bob tu dia kata dia terbau satu bau yang sangat-sangat busuk. And dia macam dah tak sedar hati tau kat situ. Lepas tu dia macam, okey tak apa lah. Dia pun bakar okok dia. Dia pun letak okok di sini. Dia capai-capai lighter. Dia pun turun bawah tengok. Kaki member tak ada. Kaki member tak ada. Lepas tu dia pun bangun. Dia pun bangun, dia dah terdiam tau. Dia terdiam, dia dah terdiam. Tadi nak sangat kan tambang lori. Dia dah terdiam, dia pun toleh kat muka akak tu. Lepas tu akak tu pun kata, kenapa? Dah tahu ke? Saya tak cantik Dia pun pusing. Muka tak ada. Muka tak ada. Bila Abang Bob tengok muka tak ada, Abang Bob hilang kawalan, pergi seleko. Dia terbabas dekat satu ladang nenas. And diorang kata kereta-kereta yang kat situ nampak kejadian tu nak tolong, tak berani sebab dia nampak ada benda sedang bertinggi atas lori and mengilai sekuat-kuatnya lah. Time tu dia memang tak boleh buat apa and dia terlelap and dia tersedar-sedar saja dia dah ada dekat hospital Macap. And dekat sebelah dia adalah akak yang tegur dia dekat R&R tadi. Akak Jawa tu. Lepas tu Abang Bob ni katalah, kenapa akak ada kat sini? Lepas tu akak Jawa ni cakap, sebenarnya masa awak berhenti dekat R&R tu, saya ada nampak ada perempuan dalam lori tu. Saya nak bagi tahu awak pun saya seram time tu. So saya suruhlah anak buah saya ni ikut awak supaya awak boleh lepas daripada Sedenak tu. Lepas tu dah lah dia pun boleh patah balik kan. Jawa ni pun cakap kat dia. Masa tu anak saudara saya kata dia nampak lori awak berhenti seperti seolah-olah mengambil penumpang. Lepas tu awak terus lagi. Saudara saya ikut macam biasa. Dia kata tak ada apa-apa yang aneh yang pelik berlaku. Lepas tu tiba-tiba dia nampak lori awak pelaju memecut seolah-olah lari daripada sesuatu. Dan dia nampak juga awak terbabas. Dan masa awak terbabas tu dia nampak daripada tingkap tu terbangnya satu benda. Kat situlah dia orang berhenti dan dia orang bagi bantuan. And dia orang nampak juga ada seekor lagi yang kat atas lori tu sedang mengilai. Tapi dia orang just angkat awak and bawa ke hospital. And macam itulah cerita dia. And Abang Bob cerita benda ni dekat kawan dia. And kawan dia sampaikan kat aku. And aku rasa macam, yalah, first jalan-jalan macam ni walaupun kita ni mahir mana-mana jalan sekalipun kan, kita tak tahulah apa yang ada kat situ. And one more thing aku just nak cakap lah kan, mana-mana cerita hantu pun fikir logik lah pukul 2, pukul 3 pagi kalau nampak ada orang kereta rosak ke, ada perempuan pakai kebaya merah pegang payung ke tengah-tengah tu, tak payahlah duk berhenti baik hati sangat. Kadang-kadang kita ni ke tak cukup rehat ke, otak kita pun kadang nampak benda yang bukan-bukan kan, imagine yang tak betul. Jangan lupalah doa sebelum kita memandu apa semua, kita amalkanlah supaya kita ni dapat pulang ke tempat tu dengan keadaan selamat dan boleh jumpa orang-orang yang kita sayang lah. Nak ikutkan malam ni, nak cerita pasal balik kampung tu tak ada sangat. Tapi ni adalah cerita-cerita seram ketika diorang ada kat perjalanan. So kalau korang ada cerita macam biasa, korang boleh DM aku dekat IG aku ni. Boleh follow sekali untuk update-update yang tertentu. And siapa-siapa kalau korang nak buat advertisement ke apa, korang boleh DM aku sekali kat situ. Dan aku rasa sampai sini je kot untuk aku share dengan korang cerita-cerita tentang jalan yang agak seram ada dekat Malaysia ni. And ada lagi, tapi aku tak sure nak buat part ketiga tu. Korang kena stay tune apa-apa pun. Jangan lupa, nanti hari Rabu bulan 8 aku ada konten baru. Jangan lupa support, itu yang paling penting. And korang jangan lupa like, share. Tak cukup nafas pula. Okay, korang jangan lupa like, share and subscribe sekali, on notification button supaya korang tak terlepas di cerita yang seterusnya. And support aku sampai 100k. Kepada korang yang baru-baru tengok video ni, korang boleh tengok video sebelum ni juga. Ada part 1, aku boleh letak link tu dekat description. And one more thing, aku just nak cakap,
Hati-hati di jalanan, jangan riang sangat dan jangan tegur kalau nampak benda yang kita rasa bukan daripada kalangan kita. Yang penting, jangan senyap.